Lalu qada boleh sembahyang 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Tu bahasa mudahnya setengah jam juga lah. Kalau masuk tu masuk-masuk saya ngaji pun tutup guru sebut bahasa macam tu, walaupun dobit dalam kitab lain ada disebut dengan bahasa macam lain. Intaha wa yastamiru waqtu dhabhi, dan berkekalanlah waktu sembelih ini ila ghurubi syamsi, sehingga terbenam matahari, min akhir ayami tasyrik, hingga akhir hari-hari tasyrik. Wa ya salah satu al-muttasilatu bi ashiril hijjah, ialah 3 hari yang bersambung dengan hari yang ke-10 pada bulan Zulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13, selagi tak terbenam hari 13 tu, mataharinya sah untuk sembelih binatang, untuk buat kurban. Okey, siap. Ada soal? Ya. Sah, tak ada masalah. Dalam tempoh tu sah. Cuma sembelih malam ni ada makruh dia. Cuma antara sebut, kalau sebut ilat makruh ni pasal apa? Pasal malam ni dia gelap. Tu pun iktibar dulu kan. Takut-takut ada yang tak terputus nanti menyebabkan tak sahnya korban. Jadi ada karahah dia. Macam mana pun terang benderang ada spotlight, macam mana pun atas masuk asal hukum, tetap ada makruhnya malam ni. Jadi baiknya siang, senang buat urusan. Itu kot. Jadi dari segi sah, tak ada masalah. Macam mana kalau sebut macam mengkebumikan mayat pada waktu malam, sah. Siapa? Malam ni konyoh sikit. Konyoh, bahasanya konyoh sikit. Macam mana pun memang tempat sebelah siang malam, jalan. Macam mana cukur rambut, potong kuku waktu malam, ada makruh dia. Tapi malam je dan, siang tak dan, nak potong rambut, potong. Macam mana pun ada makruh tu, tetap hukum ada makruhnya. Ada tak eloknya tu. Dia pun makruh, tak ada larangan haram. Ada lain. Nak buat korban mesti kena akikah dulu baru buat korban. Atas ayat mesti tu tidak. Cuma ayat dia ialah seafdalnya akikahkan dulu baru korban. Tambahan katalah kita misalnya, kita mak ayah kita masa kita kecil dulu dia orang susah, tak ada akikah ke kita. Isu tu lah kan. Selalu yang jadi isu tu lah. Kalau kecil-kecil dulu kita telah diakikahkan, selesailah hak kita. Tapi kita kecil-kecil dulu mak ayah susah. Demo ni kikah kita pun tak pernah korban demo pun tak pernah buat kan. Susah nak besar orang kita pun, adik-adik dulu ramai. Itulah itu. Yang sekarang ni demo pun meninggal dah. Kita ni macam mana kikah kita? Dari segi fake-nya kita dituntut kikah untuk kita buat ke kita sendiri. Pasal memang hukum akikah, bila kita dah baligh, bila kita belum diakikahkan, tuntutan akikah dituntut pada diri sendiri. Yang balik yang sepatutnya bila masa kita kanak-kanak dulu, tuntutan ke atas siapa wali kita, bapa mak, bapa lah besarnya, siapa yang wali tu. Jadi bapa adalah dituntut untuk buat akikah untuk anaknya. Tapi bila kita baligh tapi belum diakikahkan disebabkan kemampuan yang tak ada, maka dituntut akikah tu atas diri kita. Di atas kata tak boleh buat korban melainkan kena akikah dulu. Tak betul ayat tak boleh tu. Dia bukan tak boleh dan tak sah, cuma afdalnya akikahkan dulu. Pasal akikah dituntut selagi tak sedia, tapi pun seumur hidup sekali ya. Sekali ya. Jadi dah selesai tu selesailah. Pula tu tuntutan dia tuntutan masa lahir lagi. Dia maksudnya beranak-beranak. Kalau tak kat hang pun mak bapak hang dituntut. Jadi tengok sampai balik tak ada lagi. Jadi tuntutan besar yang masih hidup ada apa? Kikah. Dan kikah pula tu tak nanti dengan waktu. Ada duit? Kikah untuk hang. Waktu ada duit pula sampai untuk korban. Korban. Jadi afdalnya akikah dulu. Bukan tak sah akikah sebelum buat korban. Cuma afdal lah. Jadi bahasa tak sah tu tak betul lah. Jadi afdal. Jadi afdalnya dia akikah dulu. Masa saya jawab soalan. Macam mana pun sikit tambahan tadi ni. Pasal ada orang kata macam ni pula. Dia kata apa? Duk akikah apalah, dah tua dah. Akikah ni waktu beranak je akikah je lah. Dah tua-tua nak akikah apa? Korban je lah. Ada tak pasal tu?
Ni sebut orang awam pernah sebut mulut macam tu yang kita duduk dengar ni tu. Dah apa dah tua-tua orang kekah ni beranak 3 hari, 40 hari. 2 tahun, 3 tahun tak ada lah kekah budak-budak. Ni dah tua dah kekah menentang apa? Lah, dah hang tak kekah lagi kena kekah lah weh. Nak jerit gitu sikit. Ni bukan masalah kanak-kanak. Tak kanak-kanak tu kalau memang apa hang dah buat untuk hang tu kanak-kanak lah. Ni dah sampai ketua tak bisa dobat. Kekah tu taklah ada tuntutan tu. Sikit tu. Jadi ayat tu jangan tak betul lah ayat tu. Orang duk bertikai kan kekah pasal dah tua pun nak kekah, tak ada masalah. Baik, di atas kekah tu juga. Kalau katalah dulu dah buat korban tapi tak tahu hukum. Dua ingat ke kekah ni dah masa kecil ya, dah tua ni tak ada lah. Dah ada ustaz pasal sebut itu ya dah. Dulu dah buat korban je lah. Tu kekah ni macam mana ni? Buatlah kekah ni. Dah dulu tak kerti. Ni baru kerti. Tapi boleh, tak ada masalah. Tu kata dia afdal saja, dia tak syarat untuk bagi sah. Begitu juga yang terdekat saya dengar ada yang macam ni pula. Dia tahu tak? Ada ustaz ya, ni pun ustaz peot mana tau. Dia tahu tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak akikah lagi, lantau ni tuan-tuan buat korban, jangan tak risau tuan-tuan. Tuan-tuan buat 2 kali. Jadi satu kambing, niat kekah itu korban itu. Sekali 2. Waktu kalau ada kenduri buat kenduri sekali. Ya, tak ada. 3 kali compile. Baik. Tak kenduri tak ada masalah tu. Tapi tak masalah korban kekah dengan satu bahagian tak boleh. Tapi kalau satu lembu kekah situ, korban situ, kahwin situ satu, waktu jual satu, lepas tu Hindu satu, Hindu beli daging, Hindu pelik juga. Buah contoh ada orang kafir satu, untuk satu bahagian dia nak beli satu tompok kita punya ya. Buat apa? Kita mau makan lah. Jadi 7 tu ada satu korban, satu daging, satu jual, satu ni boleh masing-masing hukum masing-masing. Tu sebelihan tu boleh campur-campur lah, tak ada masalah. Kalau ikut dalam fiqah masyhur sebut dalam kitab fiqh tak ada masalah. Satu ekor binatang tu bercampur dengan kepelbagaian jenis ibadat, ataupun ada dalam situ yang ibadat yang tak ibadat, tak ada masalah. Cuma kalau ikut bila ada korban ada kekah tu lah pembahagian lah nanti. Pembahagian. Macam pun asal nak sebut tang campur tu, yang tu tak ada masalah. Jadi istilah 2 dalam 1 korban dan akikah untuk satu bahagian itu tak boleh. Tapi kalau dekat lembu tu ambil kekah dan 1 korban 1 boleh, tak ada masalah. Pasal dia ada 7 bahagian itu. Tapi kalau 1 tu situlah korban, situlah kekah, itu tak boleh. Itu tak ada. Pasal cuma atas kata afdal tadi nak dulu mana kekah dulu. Kalau kata untuk kita ni kita kekah dulu. Kalau kita ada kemampuan kekah kat kita dulu. Korban nanti senang. Macam mana pun kalau katalah kekah ni bila-bila masa boleh buat. Ni korban dekat ni nak korban dulu. Siapa? Korban dah ada masa tertentu. Jadi waktu lain nanti senang, yang tu buat kekah. Ni pasal korban dia ada kait dengan masa, buat korban dulu. Boleh? Boleh pilih itu, tak ada masalah. Dari segi tak ada masalah itu. Satu kalau kata lani boleh kekah, pergi cari kami lani buat kekah. Lani buat kekah. Bukan nanti hari korban tau. Ada lain kita tu? Ya. 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 Lani buat kekah. Tak ada esok kita buat sebenarnya. Cari kambing. Suruh Tok Imam cari. Ya betul. Tak lagi. Untuk anak-anak sekali. Ya. Bagus soalan tu. Boleh lah buat kekah ni, dah berumur macam ni, jadi tok wat lah. Jadi moyang lah pun bohpi pasal itu. Tengok tak kekah lagi, baru ngaji ni baru tahu bohpi pasal itu. Macam mana boleh? Dari segi boleh. Cuma nak buat untuk orang. Orang tu walaupun anak. Dengar sikit ni. Pasal kaedah fiqh, bila dia dah baligh untuk kekah, dia dituntut atas diri dia.
Tak tuntut atas kita sebagai bapa. Jadi kalau bapa nak buat dia untuk anak, dia mesti syaratnya izin. Tu. Izin pada anak. Pasal dia dah hukum orang asing. Masa dia tak balik dulu, hukum kita tak payah minta izin dah. Tapi bila dia dah balik atau kaedah fiqhnya, dia mesti minta izin daripada mereka yang dah balik. Pasal tuntutan atas mereka. Tapi kita gedi-gedi buat. Mufi pasal gedi-gedi tu. Kalau kita nak buat untuk mereka, kita kena minta izin pada dia. Izin tu memadai dengan kata ini lah. Abah nak buat kekah untuk abah dia. Ampak lu hukum abah kau nak buat kekah lagi. Ya tak? Okey pak. Cantik lah. Cantik je lah. Okey. Cantik tu maksudnya izin lah. Saya nak faham izin tu ya. Izin. Taklah syarat mesti saya izinkan bapa. Tak syarat tu. Tapi cantik tu maksudnya izin lah. Pasal kaedah buat kekah dan korban untuk orang, syarat dia izin. Ya. Kalau orang dah mati, apa kekah ke apa? Ada orang kata, okey, buah pi. Akikah. Kalau akikah mati sekalipun, tuntutan akikah tetap ada, terutama pada bapa. Katalah anak kita lahir mati. Tak ada buat akikah. Macam mana? Sunat nama kan dia, sunat akikah kan dia. Hatta yang gugur 6 bulan ke atas. 6 bulan kata pasal memang istilah kandungan sempurna. Memang sunat mandi apa semayang apa selesai tu sunat nama kan dia. Kekah kan dia. Walaupun mati. Nama tu kekah apa? Kekah mana anak mati 3 tahun itu. Kekah ada. Ya, ada. Ada. Nama apa? Nama apa? Nama anak ni nama buah bin. Nama apa? Najib nama dia. Contoh Najib mana tak tahu lah. Terlajak pergi sebut nama aku tu lah. Contoh bagi contoh kan. Bukan nak doa mati ke apa dah. Nak sangka buat apa boleh buat contoh nama. Boleh. Jadi akikah tuntutan ada. Kalau kita katalah bapak sekarang ada kemampuan tapi anak kita dah mati, ada yang dah mati. Tapi kita nak buat akikah untuk dia, tak ada tu. Pasal apa? Bila dia dah balik tuntutan kat dia. Kita nak kena minta izin kat dia. Nak izin apa dia dah mati? Tak orang faham. Anak kita katalah dia dah mati dulu dah kita lagi. Tapi dia dah balik. Umur dia pun masa dia mati umur 30 tahun. Katalah itu. Sekarang kita baru tahu nak buat kekah. Kita buat untuk kekah kita boleh. Kita nak buat untuk dia tu. Tak ada. Siapa? Pasal dia dah balik. Kalau dia kanak-kanak dulu tuntutan kat kita. Bila dah balik atas dia. Tak payah. Tak ada. Okey. Jadi kalau katalah mak pak kita dulu pun demak pun tak pasal kekah lagi pasal duit tak ada. Untuk kita nak buat kekah untuk dia, kita tak dituntut buat kekah untuk mak bapak kita. Lagipun dah mati nak minta izin apa? Tak ada. Ya, tak boleh. Korban pun sama kalau ikut tu. Pasal korban dituntut sunat kifayah atas ahli. Dia untuk orang hidup. Katalah untuk kita buat korban kita. Ni untuk mak kita buat korban, untuk mak kita penamaan untuk mak kita yang dah mati. Tak tuntut untuk orang korban, untuk orang mati buat korban. Ni pun kita ada sikit kan budaya situ. Ni tak betul loh tu. Kalau kita baca fiqh hadis pun tuntutan korban untuk ahli, sunat muakkad ke atas ahli bait. Maksudnya dalam satu ahli rumah satu korban atas sunat kifayah. Jadi yang mati mati tak ada rumah apa duduk dalam kubur. Dia tak dituntut untuk buat korban atas dia. Jadi kita buat untuk dia. Dobek fiknya macam ni, tak ada disunat buat korban untuk orang mati. Tak ada. Jadi kekah ni ada sunat kalau dia anak kita. Yang kita dituntut sebagai bapa untuk buat yang akikah ke anak. Itu ada. Adapun kalau dah balik sebut tadi. Orang mati ni memang kalau disebut korban tak sunat buat korban untuk mereka, melainkan sebelum dia mati tu dia wasiat. Kalau abah mati ni, kalau tak ada raya ni, buatlah korban satu untuk abah. Untuk dia. Pasal dia memang nak buat dah. Okey, asal selesai tu. Tentang masalah tuntutan korban dan juga buat korban untuk orang mati. Begitu juga kalau kita buat untuk orang lain sama. Katalah kita ni orang ada duit sikit,
Kita beli lembu, untuk ada 3 topok kosong, untuk anak menakan ni tak kekah lagi, tak kekah lagi. Katalah buat kekah tu dulu. Boleh tak kita buat kekah untuk dia? Maksud, kita pak menakan tau, kita bukan tu anak kita. Kalau anak kita memang kita boleh buat untuk dia tanpa izin dan buat apa. Tapi bila buat untuk anak orang, bila anak orang kita mesti minta izin siapa wali dia. Jadi katalah tu anak menakan kita, pak dia dah, bagi tahu kat pak dia tu, katalah adik lelaki ke abang lelaki kita. Dia kata ni anak hang tu kekah ke tak? Ni aku ada tiga topok kosong lembu ni. Aku buat kekah untuk anak hang boleh tak? Minta izin dia dah. Dia kata okey, jalan. Sama ada peri ya ataupun hang tak mau share lah. Share tu suku. Boleh. Tapi bapak dah tu. Saya nak bagi contoh ni bukan masalah share, masalah kita ada duit, kita nak buat untuk dia. Izin itu syarat untuk buat ibadat pada orang lain. Khusus kita bicara ni bab korban akikah. Kalau dia dah balik, bila tuntutan dekat dia, orang lain tak boleh laksanakan bagi pihak dia melainkan dengan izin. Syarat besar ada izin. Syarat ada izin. Ada lain? Kita ya. Itulah, kalau ikut tak payahlah korban untuk anak, untuk kita lah. Kita punya buat ada dah. Dah buat dulu. Dengar elok. Tu dah memang bagus soalan tu. Pasal kita dia ada faham macam ni. Pasal akikah dia semua hidup sekali lah. Korban dia bukan semua hidup sekali. Dia berulang tiap tahun. Bila tahun lepas kita dah buat korban, kita dah buat korban untuk kita. Jadi tahun ni nak buat korban juga, tapi kita dah buat dah tahun lepas. Buat apa? Buat untuk anak lah satu. Lah, apa tu? Tuntutan korban kat siapa? Kat siapa? Anak pula, anak tak balik. Bofi contoh tu. Kat siapa? Kat kita lah. Pasal korban, hukum sunat korban dia berulang tiap tahun. Dia taklah dah buat lah korban itu, tahun ni tak payah buat lah. Siapa? Tahun lepas buat lah. Jadi dah tahun lepas. Tahun ni tambah tahun ni lagi kaya ada dulu ada 30 juta, ni ada 40 juta. Tahun ni korban lain lah. Untuk anak aku punya pasal kat dia. Tuntutan tak ahli. Jadi ahli tu kat kita. Taklah dengan kita dah buat korban tahun dulu untuk kita, tahun ni untuk orang lain pula. Tak, tuntutan tu kat kita. Saya nak sebut tuntutan kat kita tu. Macam mana pun nak buat untuk dia lah, buat untuk dia, buat untuk kita lah. Pasal tuntutan kat kita, yang dituntut korban. Pasal mungkin faham tu kot kan. Dah kita dah buat dulu, ni buat untuk anak kita pula, saya tak buat korban lagi. Tak betul tu. Kalau kekah ya, ni buat kekah dia dulu lah. Pasal korban tu atas kita, tapi kekah ni masa dia beranak dulu pun dah tuntut dah lah ni, tapi tak mampu lagi. Dulu kan kekah dulu berbanding dengan korban. Yang tu ada afdal lu mana dulu. Tapi kalau kata semua tu dah selesai, kita dah korban tahun lepas, ni nak buat tahun ni, korban lah. Korban kita lah. Ya, korban kita juga. Tu satu punya fahaman. Ada bagi betul sikit kalau ada tak betul tu. Ada fahaman macam ni lah buat korban. Macam mana? Dia jenis himpun bagi cukup 7. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah boleh lah sekok lembu. Aku hukum korban lembu sekok lah. Dah korban lembu sekok, tak payah lah. Aku dah dapat dah sekok. Pasal nak pergi cukup 7. Lepas tu lah ni duk kamu buat pun, buat untuk orang lain pula lah. Pasal aku dah cukup lembu sekok 7. Dah. Tak macam tu. Ada mampu korban. Biar api 1000 ekor kali pun. Yang tu kot kepala tu macam mana pahaman tu. Ya. Bila saya tanya, mungkin saya akan berzah. Sebab ada satu guru di Naga, dia mewajibkan ubat mewajibkan. Dia menstop buat muaidah. Lepas tu kalau saya muaidah buat korban dengan dulu. Kalau tidak dia kata satu cukup haram naik ekor dia akhirat je. Jadi hang kena Bagi cukup 7. Bau sekok.
Naik macam mana 7 orang duk share patah pinggan lembu. Okey. Kakak saya pakar korban 7 tahun 7 ekor. Oh. Jadi ajaran ni saya bila tentang saya. Jadi sebab dia cakap, saya terpaksa mengalah lah. Saya terpaksa mengalah je walaupun saya tak Oh. dapat betul. Ya. Jadi pelanggan ini, pelanggan saya ni kan minta perhatian pada Ustaznya. Ya. Jadi kakak saya ni bergaduh dengan Ustaz sampai kena menculik. Bagi cukup 7 tak? 7 ya. Ya. Kalau ikut pelanggan dia, itu bukan ekor. Jadi soalan yang ditanya ialah ada pahaman yang mengatakan bagi cukup 7 juga cari korban. Dah cukup 7 kalau ikut baru sempurna seekor lembu. Selagi tak cukup 7 ada desakan supaya cari 7. Macam itulah kan. Kalau ikut desakan untuk atas tunggangan dia bukan buat korban, dia lah buat akikah. Akikah yang naik tunggang tu. Okey, siap. Masalah 7 ekor lembu naik tunggang apa yang tu tak, dia masalah dia yang tu mungkin ada bab-bab hadis tentang fadail saja. Jangan buat atas sebuah hukum tu. Kalau dah buat 7 kalau memang bagus, maksudnya dah buat benda elok. Tu. Cuma adakah memang supaya korban ni kita cari juga 7 supaya dapat nama seekor lembu? Tu ayat tu lah kan nak berhati kan. Adakah memang diajar pahaman macam tu dalam syarak? Tidak. Kaedah dia macam mana? Ada mampu korban. Mampu pun lebih adil lah. Memang kita pun kalau buat korban taklah jadi masalah belanja kat kita. Semua cukup keperluan apa, tak jadi terhutang apa-apa. Buatlah korban. Jadi kalau nak cari sampai 7, tak ada istilah kita diajar dengan dia punya maqasid dia 7. Bagi cangkut ke lembu. Apatah lagi dah ada macam ni, dah 7 dah, aku lama dah cukup 7, tak payah duk korban lah. Pasal dah cukup dah 7. Jadi dah cukup seekor lembu. Tak lagi ada 14 lagi nak naik 2 ekor lembu, naik seorang naik ke mana dah. Ada pula tak itu. Tak macam-macam ni. Pemikiran ni macam-macam lah. Kaedah kita tak ada macam tu. Istilah dia ada kemampuan sampai waktu untuk korban. Macam mana? Hukum korban apa ni? Awal hukum kita sebut. Sunat, muakkad. Okey, sudah. Buat. Kalau boleh 7, tak kali 7, 70 kali pun. Buat. Tak ada masalah. Untuk ada banyak nak bagi orang lain. Okey, Quran. Tu siapa yang korban? Korban betul, nak buat untuk orang macam mana? Nak buat untuk orang kena minta izin. Baik. Jadi di atas dia dah buat, kalau atas 7 tu tak apalah. Cuma atas kaedah mencari-cari 7 tu tu tak diistilahkan itu fahaman ajaran Islam untuk kita buat ibadat dengan konsep matlamat tu, tujuan itu ataupun mengejar hak tu. Tak ada. Tak ada tu. Ya. Istilahnya cuma itulah, atas kita sebut sunat kifayah ni. Katalah kita dah buat dah tahun lepas. Tahun ni jadi kita puasa kita tak mau buat lah. Kita nak buat untuk ini lah. Buah dia isteri. Kita nak buah nama isteri pula. Atas dia yang buat. Hai tu atas nama kita. Ni atas nama dia. Harus buat itu. Pasal apa? Atas nama sunat kifayah dah hasil dalam keluarga. Kalau suami tak buat, isteri buat. Cuma duit-duit kita. Tapi nama dia boleh, harus. Boleh. Cuma atas nama dia buat, siapa buat? Dia. Kalau atas kita hebah kat dia, pahala kat siapa? Dia lah. Tapi tuntutan kat kita tak ada lah. Macam mana pun nak isi boleh. Cuma atas kaedah fiqh macam ni. Dia kata al-itharu bil qurabi makruhun wa fi ghairiha mandubun. Kata dia, kita melebihkan orang lain, beri keutamaan untuk orang buat ibadat, sedangkan kita tak buat ibadat tu. Tapi kita buah nama orang, bagi orang buat ibadat atas nama ibadat tu kat dia. Tapi kita sendiri kita tak buat, makruh. Boleh faham bahasa? Tu al-itharu bil qurabi makruhun. Macam kalau atas bandingan kaedah fiqh tu juga ulama sebut macam ni. Kita duduk saf kedua. Saf pertama kosong. Macam mana? Nak buat? Orang sebelah ada.
Tuan-tuan naik ke tuan-tuan suruh orang naik? Jawab elok. Ha? Sila lepas tambah pula nampak orang ni serban, kita tak ada serban. Sila betul tak? Betul tak? Tak betul. Tak betul. Tak betul pun haram dah lah. Apa? Makruh. Sepatutnya macam mana? Depan dengan belakang mana elok? Depan. Saya tanya gini tengok. Tuan-tuan kalau gaji 1,000, ada peluang gaji 2,000. Tuan-tuan bagi sila orang masuk lah, tuan-tuan minta. Jawab. Tuan-tuan apply tak? Jawatan tu tuan-tuan apply betul tak? Apa siapa tuan-tuan bila jawatan duit tuan-tuan apply untuk buat, mai pahala lebih bagi ke orang. Okey tak? Otak tak center dia. Macam mana pun haram dah lah. Dia ada makruh. Sepatutnya macam mana? Buat ibadat yang memang tuntutan ada kat kita tak bagi orang. Tak bagi pun, tak recommend pun. Bahkan berebut lah. Tengok orang, tak, aku pergi. Oh. Dia macam tu sepatutnya. Okey, itu balik ke bab sembahyang, korban. Kita tak buat kat kita tak aku lego kat hang. Bubur kalau kata kita tak ada duit, dia ada duit, tak apa dia buat. Tapi kita ada duit, dia tak ada duit, tak apalah, aku buat untuk hang. Aku tak ada nama korban tu. Tapi buat kat hang. Okey tak? Sah, boleh, harus, tapi makruh pasal kita melebihkan buat orang untuk orang buat korban, kita pula tak ada korban, padahal tuntutan korban kat kita, kita yang mampu. Macam tu. Dia tanya macam tu. Oh, okey, tak ada masalah. Ya, betul ayat tu. Nak hilangkan makruh tu hak kita dah, dia dah. Macam soft kosong, boleh masuk 2 orang, kita naik, dia pun tarik tangan dah sekali. Dua-dua dah buat. Kita tolong ajak dia buat kebajikan. Kalau tak dia tak buat. Itu kot. Best. Ada lain? Kalau ikut sambung tu, yang ni ialah perkara yang disunat yang ketika sembelih. Jadi di sebuah bab korban, apa yang kena perhati tu tentang binatang dan konsep korban tu rasanya kita sebut dah. Ni sikit tambahan hujung ni sebuah baca tak baca lah. Tambahan tu pasal tiba bulan depan tu tak jumpa lah. Pasal lepas korban dah, bukan tak jumpa lah, lepas korban. Kalau mati lah tak jumpa lah. Tapi tarikh tu dah lepas korban lah. Macam nak sebut ni? Pasal zaman lah ni ada bunyi banyak sangat ni, pening dengar. Apa dia? Daging korban, tanya awak, tuan-tuan jawab kan lah. Hari tu tahun lepas pun saya ada tanya buat nganjak, masa nganjak saya tanya tu. Kita pun tanya lagi, daging korban boleh bagi tak kawan keping? Tuan-tuan duk dengar macam mana TV soal kebab? Daging korban boleh bagi orang kafir tak? Dulu kata tak boleh lah, sekarang ni nampak bunyi boleh lah. Kelawat lah, pelik-pelik ada orang ni. Tak, kaedah-kaedah fiqh yang sebut ulama tak boleh. Daging korban kikah tak boleh bagi orang kafir. Kalau tuan-tuan nak tengok rujuk kitab Jawi lah, pergi tengok kitab Matlaq Badrain. Saya sebut kitab Jawi pasal nak mudah aku nak tengok kan. Hadis-hadis apa kita nak bahas tak pandai. Orang yang bahas tu pun bodoh ni, bukan reti. Saya hukum salah dia sebut. Nak sebut gini. Ayat yang dia orang kata boleh bagi kat orang kafir, dia ada apa? Tuan-tuan, dalam masyarakat kita ada orang kafir pula tu, dalam miskin, kafir pula tu. Untuk kita duk sembelih korban, kita duk backup pada bedak-bedak kat kita, tak bagi kat dia. Apa salahnya secebih daging dibagi kat dia? Tunjuk kata ihsan Islam ni meraihkan juga kat dia. Mudah-mudahan kod-kod dia boleh masuk Islam. Betul lah. Ikut kaedah siapa? Kaedah pelotaan. Dia benda ibadat tak boleh. Nak sedekah lagi Tapi atas nama daging yang memang khas ibadat, nak bagi kat dia tak boleh. Maksud kita mereka kalau bagi wajib ganti. Wajib ganti kadar mana kita bagi. Baik, saya sebut kalau nak tengok kitab Matlaq Badrain, dia ada sebut gini. Saya sebut tu pasal fiqh yang telah disiap proses mengikut kawaid Imam Syafi'i. Daging korban ni kalau kita katalah kita buat korban, kita bagi kat orang kafir tu imam tak boleh. Dia macam ni lah, kita bagi kat orang miskin. Bila bagi orang miskin memang daging korban. Dia tu dia nak masak boleh, dia nak jual boleh, dia nak buat apa ikut dia. Walaupun begitu dia tu yang orang miskin yang dapat daging korban tu, dia tak boleh bagi kat orang kafir, dia tak boleh hadiah kat orang kafir, dia tak boleh jual kat orang kafir. Dia tu kalau ikut korban dah sah lah. Bila yang tu ialah daging korban, dia tak boleh bagi orang kafir,
Bagi tak boleh, hebah tak boleh, jual tak boleh, dekah tak boleh. Bukan pembuat korban tu sendiri, orang miskin yang terima daging korban tu. Kalau tak miskin pun orang yang terima daging korban tu, kat kafir tak boleh bagi. Sikit dengan taukid dengan nisbah amalan orang dulu tu, tuan.